Dah record kan? Recording is about to start. Okay, tunggu jap. Ya. Okey, dah habis. Okay. Okay, hari ni saya kelas dari rumah. So kalau macam ada lag ke apa ke, awak beritahu hopefully the internet connection is good from my home. Okay, kita akan continue dengan numerical differentiation yang mana dalam chapter ni awak akan belajar macam mana nak find differentiation tapi menggunakan teknik numerical. Maksudnya awak tak kira dia punya dia punya pengiraan directly. Tapi awak guna kaedah numerical where you will do the counting by using approximation. Kita akan ambil titik-titik, point-point and then kita akan dapatkan apakah dia punya value bagi differentiation tu menggunakan anggaran sahaja. Okay. So daripada sini then only kita akan buat a few example untuk tengok the application of numerical differentiation. Okay, lesson outcomes. Upon completion of this lesson, the student should be able to find the first and second derivative of a function by using forward, backward and central differencing approximation. Find the first and second derivative of a function by using high accuracy differentiation formula. Okay, so these are the two things that you are going to, the two outcomes that you should be achieved at the end of this class. So numerical differentiation, estimating the derivative of a function at a specific point, that is the aim of a numerical differentiation. So awak akan belajar 3 method. So you are going to learn about first derivative, f prime x, dan juga second order derivative. Yang mana kita akan belajar forward, backward dan juga central difference approximation. Maksudnya menggunakan forward menggunakan titik yang ke hadapan, titik yang yang lebih daripada nilai x. Backward menggunakan nilai di belakang daripada nilai fx pada point x, dan central menggunakan nilai tengah-tengah antara nilai fx. So untuk kedua-dua forward, backward and central, you are going to learn about the first derivative and also second derivative. So daripada sini kita akan formula for the forward, backward and central is based from the Taylor-Series expansion, dan daripada sini kita akan dapatkan high accuracy punya formula. Maksudnya kita nak dapatkan approximation for the differentiation that is much more accurate compare to using the normal one, forward, backward dan juga central difference. So kita akan gunakan formula untuk high accuracy. So dia punya how accurate is your approximation for the differentiation. The accuracy will be calculated by using OH and OH squared and OH to the power of 4. Yang mana OH ni adalah, H ni adalah dia punya step size. Nanti akan kita tengok in much more details how to do the calculation and what is H about. Okay. So sama juga untuk, this is for first differentiation and this is for the second order differentiation. Okay. Yang mana awak akan guna forward, backward, centered, high accuracy dan juga high accuracy CDA. High accuracy DA, this one D refer to differentiation approximation. Okay. Centered DA, centered differentiation approximation. High accuracy FDA, F refer to forward differentiation approximation. B refer to backward differentiation approximation. Okay. High accuracy C refer to centered differentiation approximation. Okay. So dia punya error kalau awak tengok yang paling tepat adalah menggunakan high accuracy centered different formula. Sebab dia punya accuracy up until step size to the power of 4 compared to the normal one, forward and backward differentiation approximation, and also centered and high accuracy forward and backward. Okay. So hari ni awak akan tengok in total sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 formula untuk first order derivative,
dan juga 6 formula untuk second order derivative. Okay. So ada soalan so far? Oi, ada soalan? Senyap je semua, tidur balik ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Ramona ke? Okay. So introduction to numerical differentiation. Why we need a numerical differentiation? So given that you have a complicated function cos negative 9 x kuasa 5 tambah exponential negative 2x exponential x kuasa 2 and you want to evaluate f double prime negative 3 per 2. So nak buat ni cara biasa, awak dapatkan this one as your u, this one as uv, and then awak kira v u v prime plus v u prime, and then buat dia punya differentiation and so on. Okay, so this is the normal step, method 1. Find the derivative of f followed by f double prime and then evaluate f double prime negative 3 ke 2. So cara ni sebenarnya agak kalau macam awak memang hebat in doing differentiation, should be no problem because you can do the derivative directly. But if you are not really familiar with all the cos term, exponential term and how you are going to evaluate the differentiation, the best method is method 2. Yang mana method 2 ni adalah menggunakan numerical differentiation. Okay. So, by using numerical differentiation, what you are going to learn today, kita akan construct some points from fx. Example, awak ambil 3 point. Masukkan, gantikan x sama dengan negatif 5, gantikan x sama dengan negatif 3, gantikan x sama dengan negatif 1. So daripada 3 titik ni, awak gunakan formula forward, backward atau centered atau height accuracy formula, kira f double prime negatif 3 per 2. Tu je. Tak payah buat dia punya differentiation pun. So just calculate using that one. So daripada sini, method 2 ni adalah lebih cepat dan lebih senang. Okay. So this is what you are going to learn today. So macam mana kita nak dapatkan formula untuk numerical differentiation ni? Sebenarnya dia adalah menggunakan Taylor series extension. This one you boleh Google. Dia punya from basic definition, apakah itu Taylor series expansion? Dia adalah one-dimensional Taylor series is an expansion of a real function fx about a point x equal to a. Maksudnya real function fx, kita nak dapatkan dia punya pengembangan. Dia adalah dia punya lemma and corollary and everything. So daripada sini fx sebenarnya adalah sama dengan function of x dekat titik x sama dengan a, dapatkan first order derivative darab x tolak a and so on up until x to the power of n. And it is used to approximate the first and second order derivative. So daripada Taylor series expansion ni nanti, kita akan dapatkan formula untuk forward, backward dan juga centered differentiation approximation. Okay. Dan juga height accuracy punya formula. So saya malaslah nak tunjukkan dia punya mathematical macam mana kita buat dia punya expansion and then macam mana awak ganti-gantikan sampai akhirnya sebenarnya awak akan dapat. So yang ini Taylor series fx, ini fxi plus 1. So daripada sini fxi plus 1 meaning that titik yang ke depan. Titik awak kan kita ada iteration i, yang ini xi. So I plus 1, xi plus 1. Maksudnya titik yang ke depan daripada i. I minus 1 is titik yang ke belakang. This is your x. Ini titik pada point i. So ini xi plus 1. Pada i plus 1 dia terletak dekat depan x. That is why we call it as forward. Okay. Dan kalau dia xi minus 1, yang ini adalah kita kenali sebagai backward. Sebab titik ni terletak dekat belakang nilai x. Yang kita berminat adalah x. Tapi kita menggunakan nilai di belakang dan juga nilai di hadapan. Okay. So, this is the Taylor series expansion, derivation of the formula. So, dia expand dia punya equation. So, gantikan untuk first order derivative forward differentiation approximation, FDA. This is
forward differentiation, okay, approximation, yang mana xi pada titik x, pada titik xi, so maksudnya x dekat sini, dekat rajah ni, and xi plus 1, this is xi plus 1 juga sama dengan x tambah h. H adalah this one, step size. Okay. Berapa jarak daripada x ke xi tambah 1? Katakan kalau x sini 2, dan dekat sini 2.5, dekat sini 1.5. Apakah nilai h untuk kes ni? Oi. 0.5. Okey, betul. S sama dengan 0.5. So jarak dia adalah 0.5. So D2 adalah dia punya H. Okay. So in this case, dia dah buat pengembangan semua and dia dapatkan Fx plus H akan menghampiri kepada Fx plus F prime X H. So ini adalah formula untuk first order derivative. F prime X akan sama dengan Fx plus H minus Fx bahagi dengan H. So yang ini adalah titik yang digunakan X plus H. Yang ini Fx dan dia bahagikan dengan dia punya step size H. So yang formula yang awak kena tahu yang dia punya expansion tu semua it just I want to show to you, but what important for you to know is this one. Okay, yang saya kotakkan dalam merah tu. F prime X akan sama dengan Fx plus H minus Fx divided by H. Itu adalah dia punya forward differentiation approximation. Macam mana kita nak tanggarkan first order derivative menggunakan titik X plus H dan juga Fx sahaja. Okay, minus. Bahagi dengan dia punya step size. So awak tak kira pun dia punya differentiation. Awak just kira apakah nilai X, apakah nilai X plus I ni, apa nilai Fx, apa nilai Fx plus H, apa dia punya nilai H dan bahagikan dapatkan F prime X. Tapi yang ini bukan nilai sebenar F prime X. Kita hanya menggunakan approximation. So kalau awak kira derivatif dia betul-betul akan dapat jawapan dia lain. Nak kata lain banyak tu tak jugalah, lain sikit pun tak juga. So tak berapa tepat lah nilai dia. That is why we call approximation. Okay. So dia selalunya digunakan untuk function yang sangatlah complicated untuk buat dia punya differentiation. Ada soalan so far? Oi, ada soalan? Senyap je budak ni tidur ke? Takat ni tak ada. Dah lelaki senyap je. Faris, mana Faris? Tak ada, Miss. Tak ada. Tak ada. Su'ab, ada Su'ab. Farhan tak ada. Okay. Faham so far? Dia awak tengok formula tu memang macam menakutkan kan kalau awak tengok Taylor series. Tapi sebenarnya formula dia sangat-sangat simple dan part numerical sebenarnya memang sangat senang. Sepatutnya memang boleh score. Okay. So, Taylor's theorem, height accuracy is divided. Dia punya difference formula, height accuracy divided difference formula can be generated by including additional term from Taylor series expansion. Okay. So, alamak dia tak keluar pula. Kalau awak tengok dekat slide dia akan ada yang ini adalah daripada dia punya Taylor Rankale. Apa benda tu Rankale ke? Daripada Taylor series expansion. Okay. Kalau awak tengok dekat apa nama? Saya punya, sebab saya guna iPad ni. So dia tak keluar pula dia punya all the term. You have this is your fx equal to what, apa semua. So from here, what important, Taylor series expansion can be used to derive finite difference approximation and derivative. So you are going to have first and second order derivative by using forward, backward and centered difference. Okay. So daripada sini, formula yang awak akan belajar. First one, kita akan tengok finite difference approximation of first derivative that is f prime x by using forward difference, backward difference and centered difference. And then you are going to have height accuracy difference formula.
High accuracy pun awak akan ada forward, akan ada backward dan juga akan ada centered. Okay. So yang paling tepat nanti akan dapat centered difference formula and juga centered high accuracy. Okay. So untuk second order derivative, untuk dapatkan f double prime x, awak akan belajar forward difference, backward difference, centered difference dan juga high accuracy difference. Di mana high accuracy pun ada forward, backward dan juga centered. Okay. So akan ada 6 formula macam mana nak dapatkan first derivative and second order derivative. Apa pasal tengah azan tak dia tiba ni? Okay, ada soalan so far, kelas? Ada kelas? Kelas ada soalan? Tak. Tak ada. Okay. Tak ada. Okay. Aduh, macam nak hujan je kat sini. Hopefully my internet connection is good. Okay, forward difference formula. Saya malas nak tunjukkan dia punya macam mana saya dapatkan this formula daripada Taylor series expansion. So, use current formula xi plus future value xi plus 1 equal to x plus h to estimate the derivative of f prime x by fx plus h minus fx minus h. Okay, so macam tadi garis nombor awak, this is your x pada titik I, this is your x I plus 1 pada titik I plus 1 dan this is your x pada titik I minus 1. Yang ini adalah awak punya h, step size. Okay, step size dia akan sama. Yang ini sama juga dengan x plus h, sama juga dengan x minus h. So forward difference, awak akan gunakan formula forward pada titik ini dan juga titik x. So fx plus h minus fx divided by h. That is h is the step size. Okay. Backward difference formula, you will use current value minus previous value, that is xi minus 1 equal to x minus h to estimate f double prime x. So for backward, awak akan gunakan titik ini dan juga titik x. Okay, fx minus fx minus h divided by h. And centered difference, you will use previous value xi minus 1 equal to x minus h and future value. So untuk apa nama dia? Centered, you will use this one and this one punya titik. Bahagi dengan 2h. Nampak ada perbezaan dalam dia punya formula. Kalau yang tadi for forward and backward, you will divide by h, and this one you will divide by 2h. Okay. To estimate the derivative of f prime x equal to fx plus h minus fx minus h divided by 2h. Okay. So itu untuk finite difference of first order derivative. So kita dah tengok the first three formula and then kita akan ada dia punya high accuracy. Okay. High accuracy for forward and also okay. So ini adalah formula untuk high accuracy of forward and backward and also centered formula. Okay. So maksudnya untuk high accuracy ni you are going to use 3 titik. Okay. Awak akan ada this is your x, this is your x I plus 1, this is x I plus 2, x plus h, x plus 2, h, x I minus 1, x minus h, and you are going to have x I minus 2, x minus 2, h. So kenapa dia lagi tepat? Compare dengan apa nama dia? Forward biasa. Kalau kita kira nanti, kalau kita tengok example, awak akan dapat high accuracy punya formula ni lebih tepat untuk dapatkan f prime x compare dengan yang kita tengok tadi. Forward, backward and apa nama dia?
and centered. Kenapa dia lebih tepat awak rasa? Oi, soalan ni. Why do you think it will be much more accurate compared to using the normal one? Lebih banyak nilai. Lebih banyak nilai. Betul. Hampir tepatlah sebenarnya, bukan lebih banyak nilai. Kerana awak tengok dia menggunakan lebih banyak titik. Kalau untuk forward, dia gunakan titik X plus 2H, X plus H dan juga X. 3 titik ni untuk high accuracy forward. Okay. So that is why ianya adalah lebih tepat. Lagi banyak titik yang kita guna untuk anggarkan dia punya derivatif, lebih tepat derivatif yang kita akan dapatkan. Okay. High accuracy backward different approximation. Yang ini untuk backward, you will have 3 fx. So daripada daripada all titik-titik x awak ni, awak akan dapatkan fx tolak 2h, fx minus h. What is your fx? What if your fx plus h? What if your xx plus 2h? Okay. So daripada sini untuk high accuracy backward, you will have 3 fx tolak 4 darab fx minus h tambah 4 darab x tolak 2h bahagi dengan 2h. Okay. So itu untuk high accuracy backward different approximation. So untuk high accuracy centered different approximation, f negatif fx plus 2h tambah 8 fx plus h tolak 8 fx minus h plus fx minus 2h bahagi 12h. So you are going to have high accuracy centered difference approximation formula. Okay. So ini formula untuk high accuracy, dan yang belakang tadi kita dah tengok formula untuk normal one. Forward, backward dan juga centered. So kita akan gunakan all these approximation untuk dapatkan f prime x. Okay. So ada soalan so far? Oi, ada soalan? Tak. Tak ada. Okay. So ini recap apa dia formula. So awak ada forward, backward and centered, sama je dengan yang saya letak dekat slide sebelum ni. Cuma this is just for the recap of all the formula. Dia punya, this is the accuracy. Okay. Accuracy dia berdasarkan step size. H is your step size. Okay. Kita ada forward, first order derivative, that is untuk dapatkan f prime x. So kita ada forward, backward dan juga centered yang menggunakan hanya 2 titik dan kurang tepat compare dengan high accuracy. Okay. So yang ini untuk dapatkan f prime x juga, tapi dia menggunakan high accuracy. So awak tengok dia punya accuracy OH squared. Okay. Yang itu adalah OH kuasa 4 dan dia menggunakan sampai 3 titik. Titik x plus 2h, x plus h dan juga fx. Okay. So that is the formula for the high accuracy. Dan ini adalah garis nombor yang saya tunjuk tadi. H is your step size and this is your x. Awak akan dapatkan x fx atau yang ini juga dia punya I. Okay. Yang ini I plus 1, yang ini I plus 2. Yang ini I minus 1, yang ini I minus 2. Sebab kadang-kadang ada buku guna formula XI. Ada buku guna X plus H. So sebenarnya formula dia adalah sama je. Yang awak kena tahu titik mana yang dia gunakan. Okay, kalau high accuracy dia gunakan 3 titik ni. And so on. This is the garis nombor to show you where is the location for each of the point. For fx, x plus h and x plus 2h. Okay. So this is the current pada titik x and this is the next atau the forward value and this is the backward atau dia punya previous value. Backward dia gunakan previous, forward dia gunakan the next value. The timeline to show you where is the location for each x, x plus h, x plus 2h and so on. Okay. Any question so far?
Ada soalan? Oi, ada soalan tak? Tak ada lah tu kan. So ini adalah apa nama dia? How we are going to show you in graph. Fx sebenarnya adalah satu graph. Kalau awak lukiskan, awak akan ada graph x dan dekat manakah dia punya fx. So maybe garisan dia macam ni and so on. So gambaran dia nak menunjukkan titik dia, forward difference approximation. So you are going to have ambil 3 titik dekat graph ni. Okay, this is the true derivative. So you are going to use 2 titik dekat sini. So dapat dekat sini adalah dia punya approximation. So tepat tak approximation dia tu? Kalau forward. Kalau awak tengok lah. Tujuan graf ni untuk menunjukkan how tepat is your is your approximation of the derivative. So kalau dekat forward approximation, dia punya titik approximation somewhere dekat sini, sedangkan dia punya true derivative lies in here. So adakah ianya tepat or not? Oi. Tak, okay. So kalau guna centered, dia akan lebih hampir kepada approximation dia dekat sini, dekat true derivative dia agak hampir. Okay. Forward maksudnya dia akan approximate more than the true value. The true value. Kalau centered, dia akan a bit close to the true value. Dan kalau backward, dia akan ada approximation dia dekat sini. Okay. Awak boleh nampak approximation dia dekat approximation is very close, but it is bukan more, dia apa? Kurang, less than dia punya true value. Okay. So itu beza guna forward, backward dan juga centered. Yang ini untuk tunjukkan secara graphical. Daripada graph, dekat mana location for all of the point yang mana kita anggarkan. Okay. Okay, class? So far? So far so good? Okay. Ada lag tak? Tak lag eh? Tak. Okay. Okay. So tengok example ni. Let's try this example. Example 1. Estimate the first derivative of a function fx sama dengan 0.13 x kuasa 5 tolak 0.75 x kuasa 3 tambah 0.12 x kuasa 2 tolak 0.5 x tambah 1. Function dia sangat panjang kan? Dia suruh dapatkan first derivative, meaning that the question wants you to find f prime 0.5. Okay. So, x sama dengan 0.5, soalan nak dapatkan f prime 0.5. First derivative f prime x. With a step size h sama dengan 0.25 dan h sama dengan 0.5. Maksudnya kalau awak tengok garis nombor dia tu, x sama dengan 0.5 dekat sini. Okay. So 0.5 tambah 0.25 is 0.75. Ini xi plus 1. Dan lagi satu, dia ada 0.5 tolak 0.25 apa? 0.25. Okay. Ini xi minus 1. Dan 0.25 dekat sini adalah, lagi satu, ini adalah 1.0. xi plus 2. Okay. So, yang ini 0.0. Ini xi minus 2. So, dia nak dapatkan x sama dengan 0.5. Dia suruh menggunakan step size. The first one, step size yang awak kena ambil yang ini. Okay. 0.25. Then, dia suruh dapatkan gunakan step size 0.5. That means, untuk step size h sama dengan 0.25, awak kira dia punya forward dan juga backward. Dan kira juga guna h sama dengan 0.5. Okay.
Dan juga to estimate the first derivative of fx. Yang ini tertinggal. So, guna forward and backward difference and then centered difference. Yang ini pun sama, centered difference untuk h sama dengan 0.25 dan h sama dengan 0.5. Okay. So, cuba kira this one untuk A dan B. Guna formula yang saya dah letak dekat slide nombor, tak ada slide nombor. Slide nombor 9. Okay. Slide nombor 9 atau slide nombor 12. Guna formula tu. Awak ada forward difference f prime x sama dengan fx plus h minus fx bahagi dengan h. So backward punya formula awak ada f x minus fx minus h divided by h. Okay. Dan juga centered formula. Cuba kira dulu untuk A dan juga B. Cuba kira. Hilang pula. Okey, dapat kelas. Oi, dapat tak? Manalah kucing aku hilang. Okey, kita tengok the first one. Lawrence. Sekejap. Okay, from Karen. So dia bagi dia punya equation. Tengok sikit dapat equation dia bagi. Okay, dia bagi fx sama dengan f of x sama dengan 0.13, okay, x kuasa 5 tolak 0.75 x kuasa 3 tambah 0.12 x kuasa 2 tolak 0.5 x tambah 1. Okay. So, soalan suruh dapatkan pada 2H. H sama dengan 0.25 dan H sama dengan 0.5. So, saya nak buat H sama dengan dan soalan suruh dapatkan pada titik X sama dengan 0.5.
5. So, for this one, saya nak ambil H sama dengan, saya nak for H sama dengan 0.25 dahulu. Okay. So, awak ada titik yang ke A, awak akan ada titik, apa nama dia? X minus H sama dengan 0.5 tolak 0.25, you akan dapat 0.25. Okay. Dan dapatkan Fx minus H pada titik ini, that is F 0.25. Dapat berapa yang ini? Cuba kira. Titik H F 0.25. Cuba kira dapat berapa? Ada yang dapat tak? And then pada X 0.5, awak kira apakah awak punya Fx, that is F 0.5. Dan pada titik X plus H, that is 0.5 tambah 0.25, 0.75. So dapatkan Fx plus H, that is F 0.75. So dapat berapa? Cuba kira ketiga-tiga nilai ni. F 0.25 dapat berapa? Awak gantikan. Ambil 0.13 darab 0.25 kuasa 5 tolak 0.75 0.25 kuasa 3 plus so on sampai tambah 1. Masukkan dalam function ni. So dapat berapa? Cepat. For these 3 point. Saya tak kira, saya tunggu jawapan awak. Fx minus H, F 0.25 dapat berapa? Cepat. MT mana? 0.8934. Itu yang mana tu? Tu yang F 0.25. Tak tahu betul ke tak. Okey, yang lain dapat tak? 0 point berapa? Cuba type dekat chat. Siapa tadi yang jawab? Cuba type dekat chat. 0.8934 jawapan Syed. Yang lain dapat jawapan sama tak dengan Syed? For the first one, X minus H. Oi, yang lain. Ramona dapat jawapan sama? Atika, Afika, and the rest dapat jawapan sama or not? Which side? MT mana MT? Senyap je, tidur Cuep, dapat jawapan sama or not? Sama. Muhammad Akil. Yang lain? Sama ke? Jawapan saya tak sama. Okey, jawapan kosong. Berapa? Berapa Ramona? 0.871. 0.871. Selalu ambil 4 titik perpuluhan, okey? So jawapan yang sebenar, okey, Jayton ada. Subas mana? Saya tak nampak Subas. Jayton ada. Selalu Subas kan ni aktif in class. Subas ada. Ada? Oh, ingatkan tidur. Okay, so bagus. Okay, jawapan lain-lain betul. Khairil, Subas, MT. So jawapan Syed kira balik Itu masalah numerical differentiation ni. Masalah numerical. Kalau awak salah kira satu, yang lain terus salah. Jawapan sebenar is 0.8709. Okay, selalu ambil 4 titik perpuluhan. So saya ambil 0.8709. Okay. Pada X sama dengan 0.5. F 0.5 dapat berapa? F 0.5 dapat berapa?
Ada dapat tak F 0.5? Anyone get the answer? Function ni panjang sikit lah yang ni. Jadi sebenarnya kalau tengok function ni senang lagi awak ambil numerical differentiate secara biasa kan. Daripada gantikan titik. .6903. Okey, betul jawapan Syahrul Aizak. Okay. So this is 0.6903 dan pada titik X plus H, that is 0.75. So dapat berapa? F 0.75. What did you get for the answer? The answer for it. Lauren, Olin mana Lauren? Bincang Lauren. Bincang Olin Fat. Mami nak bawa Lauren pergi ni. Olin pergi ni. Kau naik. Pergi anak kau. Cebok dia duduk kat sini. The class, what's the answer for that one? .4069. Yap, betul. Yang lain dapat This one will be 0.4069. Okay. So, daripada sini awak boleh kira untuk forward untuk soalan A dapat. Okay, bagus. Yang lain. Untuk forward DA. Forward differentiation approximation. The formula is Fx plus H minus Fx. Okay. Dibahagikan dengan H. So in this case S sama dengan 0.25. So awak akan dapat Fx plus H is 0.4069 tolak Fx is 0.6903. Forward different, that mean awak nak dapatkan F prime 0.5. Okay. Dibahagikan dengan H awak is 0.25. So dapat berapa? Okay. Ini untuk forward. Untuk backward differentiation approximation F prime 0.5. Dia akan sama dengan Fx minus Fx minus H dibahagikan dengan H. So awak akan dapat sama dengan 0.4069 tolak 0 silap. Fx is 0.6903 tolakkan dengan 0.8709 bahagikan dengan 0.25. So dapat berapa untuk backward? Cuba kira this one.
So dapat kelas? Ada dapat jawapan apa dia jawapan? Backward negatif 0.7224. Yap, betul. Okay. So backward you akan dapat negatif 0.7224 and forward awak akan dapat negatif 1.1335. Okay. So nampak nilai dia berbeza kan? Nilai dia sangat berbeza padahal awak dapatkan F prime 0.5. Dua-dua awak dapatkan F prime 0.5. Tapi sebab ini adalah approximation, anggaran sahaja. Nanti kita akan tengok formula mana yang dah okey. So, yang ini soalan A untuk titik H sama dengan 0.25. Yang kedua kan disuruh dapatkan pada titik H sama dengan 0.5 kan. So cuba kira untuk H sama dengan 0.5 by using the same approach. So H sama dengan 0.5 pula soalan yang kedua. H sama dengan the next apa nama dia, this one. Untuk guna the next step size dia suruh ambil H sama dengan 0.5. Awak kira X minus H akan jadi 0.5 tolak 0.5. Okey. Sama dengan 0. So dapatkan Fx minus H if F 0 F 0. So dapat apa jawapan dia? Pada X sama dengan 0.5. So sama je. And then pada X plus H is 0.5 tambah 0.5. So awak dapat pada titik H sama dengan 1.0. So awak akan dapat pada titik F sama dengan 1.0. So you akan dapat berapa jawapan dia. Okay. So sama juga kita nak carikan all of these two tapi menggunakan step size yang berbeza. So cuba kira untuk sama dengan 0.5. Pada F0 pada X sama dengan 0.5, yang ini awak dah kira tadi dapat 0. Dan pada X plus H iaitu 1. F1. Okay. So kita nak kira untuk forward and backward. Ini soalan yang A. Okay. Olin mana? Ni cik Olin. Ni cik Olin. Olin balik. Dapat kelas F0 berapa? Anyone get the answer for F0? Gantikan X sama dengan 0 dekat semua X tu awak akan dapat dia sama dengan 1. Okay. So betul jawapan Syuib dan Ramona. Okay. X 0.5 awak dah kira. Pada X sama dengan 1, F1 dapat berapa? X1 negatif 1. Salah. Yang lain ada jawapan lebih tepat? 0. Okey, betul. Jawapan Ramona betul. 0. Okey, Hani pun betul jawapan 0. So do Jayton. Okay, so check balik calculation tadi. So
Untuk forward fx plus h, awak akan dapat pada titik x plus h iaitu 0 tolak 0.6903 bahagi 0.5. So, cuba kira that one. And untuk the second one, awak akan kira juga. Okay. Fx is 0.6903 tolak 1 bahagi 0. Yang ini guna step size yang berbeza. Dapat berapa? F prime 0.5 untuk forward. Zero tolak 0.6903 bahagi 0.5. What's the answer for that one? Negatif 1. Betul. Negatif 1.3806. Okay. So backward dapat berapa? Kosong. 0.69. This one. Subas. 0.69 tolak 1 bahagi 0.5. Try calculate. The answer is not 0. Yes, Hani betul. Negatif 0.6194. So dapat? Yep, sama. Dapat. Okey, bagus. So, itu adalah macam mana awak nak kira guna forward and backward. So, soalan C. Okay. So, dapat. Bagus yang lain. Soalan C pula. Soalan yang ke B, dia kata, dia suruh kira guna centered. Okay. Soalan B, dia kata centered different approximation. Okay. Centered difference approximation yang mana dia punya formula f prime x akan sama dengan fx plus h minus fx minus h bahagi 2 h. So cuba awak kira this one untuk h sama dengan 0.25, f prime 0.5 sama dengan berapa? Dan lagi satu kira juga untuk h sama dengan 0.5. Apakah nilai f prime 0.5 awak? Okey. Dia akan ambil fx plus h yang ini 0 tolak 1 bahagi 0.5. Okey, yang ini tadi f prime 0.5 kita dah tengok pada titik h sama dengan fx plus h awak dapat 0.4069 tolak 0.8709 bahagi 0.25. 2 darab 0.25. 2 darab 0.5. So cuba kira dapat berapa? So cuba kira this one dapat berapa? And this one at h sama dengan 0.5. Okay. So the first one negatif 0.9280. Yang lain dapat Sama jawapan dengan siapa dia yang jawab tu? Sama tak jawapan? Saya tak kira ni, saya ikut jawapan awak je.
Sama, okay? Okay, F prime 0.5 at H sama dengan 0.5. Dapat berapa? Negatif 1. Dapat yang lain? So kalau awak tengok, kita kira guna 3 formula yang berbeza dan step size yang berbeza. So dapat jawapan awak semuanya lain kan? Padahal kita nak cari benda yang sama. Awak nak cari F prime 0.5. Tapi semua jawapannya adalah berbeza. So nanti kita akan tengok yang mana yang bagi jawapan yang paling tepat, iaitu soalan yang ke C. Okay. Soalan C dia cakap dia kata not that the derivative can be calculated directly. F prime X sama dengan 0.65 X kuasa 4 tolak 2.25 X kuasa 2 tambah 0.24 X tolak 0.5. Maksudnya this one, equation ni, dia differentiate directly, dia ambil 5 darab 0.13 X kuasa 4 tolak 0.75 darab 3 X kuasa 2 and so on. Dia dapat, dia punya jawapan adalah this one. Okay. Dia bezakan directly, dia dapat jawapan dia F prime X dia, soalan C ni. Soalan C. Okay. F prime X dapat sama dengan 0.65 X kuasa 4 tolak 2.25 X kuasa 2 tambah 0.24 X tolak 0.5. Lepas tu dalam yang dia dah derivatif ni, dia gantikan F prime 0.5 sebab tujuan kita kan nak dapatkan first order derivative pada titik 0.5. So gantikan dalam ni dia dapat negatif 0.901875. Okay. So kalau awak tengok, semua jawapan tak tepat kan? Semua jawapan tak sama kan? Yang ini awak dapat negatif 0.92. Yang ini negatif 1. Yang ini 0.619. Yang ini negatif 1.38. Tadi dah kira pada titik H sama dengan 0.5 pun dapat negatif 1.13 dan negatif 0.72. Yang paling hampir yang mana? Centered ni yang paling hampir. Okay. Dua centered ni. Pada titik H sama dengan 0.25 sebenarnya. Yang paling hampir. Okay. This one yang paling hampir dengan jawapan sebenar. So the next soalan. Hence, calculate the percent relative error for the cases above. Carry 6 decimal places along the computation. Oh, soalan suruh ambil 6 decimal place. Tapi kita dah ambil 4. Tapi tak apalah. Apa nama? Okay. So for the next question, dia kata kira error untuk setiap calculation yang awak dah buat tadi. So senaraikan semua yang kita dah buat dan kita akan kira dia punya error compare dengan nilai yang sebenar. This one. So yang ini dah saya boleh padam? Or not? Dah. Sekejap Cuba baca dulu soalan.
Okay, so saya list down all the yang kita dah kira tadi. Ni boleh padam ya? Alamak, asal tak boleh padam? Okay, selamat boleh. So itu nilai sebenar yang dia dah kira. Okay. Awak tengok kat soalan dia bagi nilai sebenar 0.9018. So tadi kita nak senang saya letak everything in table. Okay. Yang soalan C, H kita ada 0.25. Okay. And then saya ada method, saya guna forward. Okay. And then saya guna backward. Okay. And saya guna, time ada kelas ni ada pula orang nak berborak. Centered. Okay. So daripada sini, saya dah kira tadi dia punya approximation untuk F prime 0.5. Saya dapat yang ini negatif 1, kita dapat, bukan saya dapat. Kau orang kira, aku tulis je. 35. Backward negatif 0.7223. 4. Okay. Negatif 0.928. Check ni, sama tak? Tadi yang kita dah kira. And then pada step size 0.5 kita dah kira guna forward. And then kita kira guna backward. And then kita guna centered. Okay. So kita nak kira error. Okay. Negatif 1.3806. Yang ini negatif 0.6194. Yang ini negatif 1. Betul tak? This formula. This jawapan. Oi. Aku buat ni short sendiri ke apa? Betul ke dok? Tadi. Sebab dia nak suruh kira percent relative error. Okay. Wahai budak-budak, betul ke tak ni semua nilai yang saya senaraikan? Tak, salah. Ada yang salah? Betul. Betul, okay. So percent relative error, dia punya formula sama dengan ambil modulus true value minus approximation value. Okay. Approximation value. Okay. And then dibahagikan dengan true modulus of true value. Okay. Kali 100. 100%. So dapat berapa? So kita nak tengok yang mana aim kita. Okay. Yang ini awak dia ada bagi true value. Okay. F prime 0.5. F prime 0.5 sama dengan 0. Negatif. Okay. Adalah negatif 0.9018. Okay. 75 dia bagi. Okay. So cuba kira error untuk setiap satu ni. So the first one ni dia akan sama dengan modulus negatif 0.901875 tolak negatif 1.1335 dibahagikan dengan modulus negatif 0.901875. Okay. Modulus tu maksudnya nilai negatif akan jadi positif. Okay. Darab dengan 100%. Darab dengan 100. So awak akan dapat the first one is 25.6804%. Cuba kira untuk the next calculation. Okay. Yang ini akan jadi modulus negatif 0.901875 tolak negatif 0.7224 dibahagikan dengan
negatif 0.901875 kali dengan 100%. So dapat berapa? So cuba kira sebab kita punya aim nak tengok yang mana bagi error paling kecil. Okay. So saya nak awak kira lagi 1, 2, 3, 4. Ada lagi 4 tu. Aku nak cek kucing aku jap. Manalah budak ni. Sana Olin. Orang ni tak jaga Olin ni. Orang ni semua Olin. Ini kau ni goreng. Duduk je kat sini. Okey, dapat kelas. Depan. Baik, pabok. Okey kelas, what's the answer? Oh ya, ada tak semua ni? Senyap ya. (19.9002). Yes, betul. Banyak yang nak kira. 9024. Okey. 2.89. Okey, yang ini betul. Saya tak tulis formula, saya terus tulis dia punya error. 53.08 betul. 19.9002 silap 9002. 31.31. Semua dapat
Saya copy ni je. 10.88. Okay. So yang lain dapat jawapan sama dengan Subhas or not? Okay, so saya tengok dekat nota ni, betul lah. Okay, betul jawapan Subhas. Okay, hopefully everyone get the same answer. So kalau tengok yang paling kecil is this one. Okay, this is the smallest scale. Okay, yang mana menggunakan step size kecil. Okay, sebab 0.25 and centered formula. Okay, so lower value of H, daripada sini awak boleh buat conclusion. Lower value of H give better approximation. Okay, so from the result above, kita boleh cakap centered differentiation approximation, okay, give the best estimation. Okay, the best estimation. Okay, sama juga dengan this one. Yang ini pun error dia kecil untuk centered. Okay. So kalau compare antara 25, 19, 53, 31 dan 10, yang paling kecil error adalah yang centered punya formula. So saya bagi awak salin sekejap, that one, before kita proceed dengan example yang okay. And then besok kita masuk second order derivative. That class with this one. Done. Okay, Naren? Done? Done lah. Those who have finished, try take a look at example tu. Example tu saya ada letak untuk this one. Kita nak kira guna height accuracy. Use height accuracy formula to estimate the first derivative of 0.13. Oh, the formula is still the same. I mean the, what we call it, the derivative that we want to find is still the same. Tapi dia suruh guna height accuracy formula to
to estimate the first derivative of fx sama dengan 0.13x to the power of 5 minus 0.75x kuasa 3 tambah 0.12x squared and so on. Pada x sama dengan 0.5 and step size x sama dengan 0.25. So yang ini soalan dia suruh guna satu step size sahaja. Sebab kita dah nampak 0.25 bagi anggaran yang lebih tepat. Lepas tu saya ada letak extra example tu, awak boleh refer sendiri sebab jawapan is there. So boleh study sendirilah the extra example. Tomorrow we will go into the second order derivative. Excuse me. Okay, done. So soalan kedua, hopefully semua done lah this one. So soalan kedua, dia suruh guna height accuracy, formula is still the same. Semua done yang ini? Boleh padam? Boleh. Boleh Seorang je yang jawab, yang lain lagi 76 orang mana? Tidur. Boye. Boleh? Boleh. Siapa yang jawab boye-boye tu tadi? Manjanya lah hai. Susah nak jumpa lelaki manja zaman sekarang. Banyak lelaki tak guna je. Ini sekejap sangat. Sas. Betul lah. Ramai tak guna, ramai penunggang agama. So, betul lah kan? Kenyataan, okay? I'm talking about the fact. So, fx sama dengan 0.13 x kuasa 5 tolak 0.75. Sajat pun bagus. Rajin kerja cari duit. Tambah 0.12 x kuasa 2. 0.5x tambah 1. Okay. So, soalan dia nak dapatkan terciduk. Betul lah. Terkesan habis, kau tahu tak? X sama dengan 0.5, meaning that kita nak dapatkan f prime 0.5 dan soalan suruh gunakan h sama dengan 0.25 dan soalan suruh guna height accuracy punya formula. So kita tengok formula untuk height accuracy, awak kena dapatkan x tambah 2h and so on. So titik-titik yang awak kena cari untuk height accuracy, okay, for this one. So h sama dengan 0.25. So kalau awak tengok untuk height accuracy, dia akan gunakan x plus 2h, x plus h, x tolak h dan x tolak 2h. So awak ada h sama dengan 0.25. Okay. So you have h sama dengan 0.25. So dapatkan all the titik-titik pada x sama dengan 0.5. So dapatkan awak punya fx sama dengan f 0.5. Pada x tolak h sama dengan 0.5 tolak 0.25, that is 0.25, dapatkan f 0.25. Pada x tolak 2h, 0.5 tolak 2 darab 0.25 akan dapat 0. So kira pada f 0. Pada x tambah h, 0.5 tambah 0.25, 0.75. So kira f 0.75. X minus h, x plus 2h. X tambah 2h, 0.5 tambah 2 darab 0.25. That is 1. So f 1. So kira semua nilai f ni pada all these titik. Then kita nak masukkan dalam formula untuk height accuracy. Okay.
So that mean high accuracy dia akan menggunakan titik X, X tambah H, X tambah 2H. 0.5, 0.751 dan juga X minus H 0.25 dan juga X minus 2H kosong. Okay. So dia menggunakan semua titik-titik tu, kita nak dapatkan formula untuk high accuracy. Okay. So awak akan ada forward difference, high accuracy, forward difference, okay. So tengok dia punya formula F prime X sama dengan 1 mana formula untuk height? Negatif Fx. Okay. Formula dia akan jadi negatif Fx tambah 2H tambah 4 darab F. Okay. X tambah H tolak 3Fx dibahagikan dengan H. So dapat F prime 0.5. Cuba kira yang itu. Tu untuk forward. And then high accuracy backward. Kita nak kira guna ketiga-tiga formula ni. 3Fx bagi 2H. Okay. Tolak 4Fx minus H tambah Fx tolak 2H dibahagi dengan 2H. So kira apakah nilai F prime 0.5 dan lagi satu kita ada high accuracy centered. Okay. F prime X sama dengan negatif Fx tambah 2H X tambah H tolak 8 Fx minus H, okay, tambah Fx tolak 2H bahagi dengan 12H. Okay. So, kira ketiga-tiga ni dapat jawapan apa? F 0.25 tu dapat apa? Okey, ada yang dah dapat? Pada X sama dengan 0.5. Apakah nilai Fx? Yang ini. Dapat jawapan apa? Anyone? What's the answer? Oi, senyap je. Semua tengah kira. Siapa tadi bagi jawapan? Berapa F 0.5? 0.6903. Semua dapat? Yang ini kita dah kira tadi kan? 0.25 pun kita dah kira tadi 0.8709. Okay. F0 awak dah kira juga 1. 0.75 ni tadi pun dah kira sebenarnya 0.4069 dan F1 tadi kita dah kira
dapat kosong. Okay. F prime x of fx tambah 2h. Negatif bagi fx tambah 2h iaitu kosong. Okay. Tambahkan dengan 4 darab x tambah h iaitu 0.4069. Okay. And then tolak 3 fx is 0.6903 bahagi 2 darab 0.25. So dapat jawapan sama dengan berapa? Okey. Cuba kira. Saya tunggu jawapan yang lain-lain. Negatif 0.866. Tengok orang perempuan juga buat kerja cepat. Sebab tu ramai orang lelaki nak jadi orang perempuan sekarang. Okay, negatif 0.866. Negatif 0.8866. So the second one, cuba kira. 3 darab 0.6903 tolak 4 darab 0.8709 tambah fx tolak 2h is 1. Okey. Dibahagi dengan 2 darab 0.25. So dapat jawapan sama dengan berapa? So berapa jawapan dia? Kuntil. Ini anak mami ni. Mana Olin? Dia panggil Olin. Pat. Mami nak hantar Olin ke ni. Jangan dia. Apa Lauren apa? Negatif 0.8254. Yes, betul. Jawapan Subas. Negatif 0.8254. Ada kucing saya ni kat sini. Duduk neman. Kalau boleh buat pergi hutan best juga ni. Tak ada boring duduk kat office seorang. Negatif fx tambah 2s. Oh tak. Dia bukan ginger. Dia colour putih-putih kelabu. Sekejap saya letak dalam grup. Heavily pregnant. Tu aku dah hantar. Nak tunggu lagi ceku. Mana tak hilang merayap. Negatif fx tambah 2h is negatif 1 tambah 8 darab fx tambah h is 0.4069 tolak 8 darab fx minus h. Fx minus h is 8 darab 0.8709 tambah fx minus 2h is 1. Okey. Bahagi 12 darab 0.25. So dapat jawapan berapa ni? Somel. Dia duduk daripada tadi. Rajin belajar budak ni. Tapi tak pernah faham apa yang dia ajar. Okey. So dapat berapa yang ni? Anyone dapat? For height accuracy centered. Negatif 0.9573. Lain sikit. Saya dapat negatif 0.904. Yang lain dapat sama tak? Atau sama dengan Subas? Yes. Nurhani jawapan sama dengan saya. Yang lain-lain?
Yang lain dapat jawapan negatif 0.904. So tadi dia dah bagi dia punya jawapan sebenar, the true value dia bagi f prime 0.5. Tadi soalan dekat nombor 1C, negatif 0.90187.5. So kalau awak tengok, this one high accuracy centered bagi jawapan yang paling tepat. Okay. So we can see the high accuracy centered, the most accurate is high accuracy centered differentiation approximation. Okay. Compare dengan yang kita buat mana-mana tadi. So high accuracy centered differentiation approximation akan bagi jawapan yang paling tepat. Okay. Compare with all other formula. So dapat semua? Dapat. Okey, ada soalan tak so far? So kalau tak ada, kita akan continue besok dengan second order punya differentiation. Kita akan tengok formula untuk second order, dia akan jadi lebih panjang sikit. Kita akan ada forward, second order backward, second order centered, and then high accuracy for the second order. High accuracy awak ada 3 formula juga, forward, backward and centered. So nanti kita akan dapat centered yang bagi approximation yang paling tepat. Dia bagi approximation sahaja, okay? Bukan nilai sebenar. Nilai sebenar memang kalau nak dapatkan derivatif biasa and then gantikan value. But in this case, we consider kalau function awak tu terlalu complicated dan susah untuk diderivatif. That is why kita akan gunakan numerical approximation for the differentiation. Okay, ada soalan so far? Done with this one? Done or not? Alamak. Done. Oi, senyap je. Ada soalan? Tak ada. Dan yang lain Sueb, Anti, Syahrul, Syahmi, Atikah, Atirah, Jamalina, semua kelas ni. Dan. Okay. MT okay dan. Akil, Syed okay. Jayton okay. Subas kira laju. Very good. So far so good. Syahrul Aiza okay. Faris okay. Okay. Okay, yang lain-lain. Hani. Dan lah. Okay. So if there is no question, saya dah screenshot, nanti saya letaklah dekat dalam group. There is no question, kita akan continue esok dengan second order derivative. Okay. So thank you class. Have a nice sarapan. Okay, thank you. Bye-bye. Miss. Yep. Thank you. Okay. Korang ni panggil macam tu, kanjat aku ingatkan kenapa nak cakap thank you je. Okay, thank you semua. Sarapan molek-molek. Thank you, Miss. Okay, thank you. Sarapan sedap-sedap Lapar pula. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Okay, thank you.